Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Cikgu ucapkan kepada semua pelajar. Okey. So jadi kembali kita kepada kelas pendidikan jasmani dan kesihatan. Okey. So tapi untuk kali ini kita akan buat secara atas talian. Sebelum ni kita buat secara bersemuka, tapi kali ini ya disebabkan oleh perintah kerajaan kita akan buat kelas kita secara atas talian. Okey. So, jadi untuk kelas kita pada pagi ini, cikgu tak akan ambil masa kamu lama. Lebih kurang dalam tempoh 10 hingga 15 minit je cikgu akan ambil. Okey. Tapi di kesempatan kali ini cikgu nak mengucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin kepada anak-anak pelajar cikgu semua dari tingkatan 3. Okey, selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Okey, sampaikan salam cikgu untuk keluarga kamu semua. Okey. So, jadi untuk fokus topik kita pada hari ini, kita akan memfokuskan kepada topik pendidikan kesihatan, iaitu topik kekeluargaan. Yang mana topik kekeluargaan ini kita akan menyelit ataupun kita akan lebih terperinci ataupun kita lebih membincangkan tentang topik sumbang mahram. Okey. Okey, so kita tanpa berlengah lagi, kita pergi kepada slide yang pertama. Okey. Okey. So, ini merupakan standard pembelajaran. Tujuan utama kelas kita pada hari ini, apa yang perlu kamu kuasai iaitu yang pertama, kamu selepas habis sesi pengajaran cikgu, kamu akan dapat menjelaskan maksud sumbang mahram. Yang seterusnya dapat menunjukkan cara berkata tidak untuk mengelakkan diri daripada terjebak dengan gejala sumbang mahram. Okey, yang seterusnya membincangkan peranan ahli keluarga untuk mengelak sumbang mahram, dan yang terakhir menjana idea untuk melaporkan kes sumbang mahram ini. Okey, boleh semua setakat tu? Okey, itu merupakan serba-serbi sedikit tentang apa yang perlu kamu kuasai selepas tamat tempoh sesi pengajaran cikgu. Okey. Okey, so jadi di sini sebelum kita pergi lebih lanjut, so kita kena kenal pasti terlebih dahulu apa yang dimaksudkan dengan perbuatan sumbang mahram ini. Sumbang mahram ni apa? Okey, yang pertama, sumbang mahram ni dia merupakan perlakuan zina yang berlaku antara dua orang anggota terdekat dalam sesebuah keluarga. Yang mana kita boleh definisikan perlakuan zina ni adalah sebagai hubungan seksual di antara ahli keluarga ataupun di antara individu dalam pertalian darah. Iaitu kita boleh definisikan secara ringkas. Okey, yang seterusnya, sumbang mahram ni dia merupakan sejenis penganiayaan seksual yang mendatangkan kesan buruk terhadap kesihatan fizikal, mental dan sosial. Okey, yang seterusnya, pembuatan keji ini merupakan satu larangan dalam semua budaya dan agama masyarakat Malaysia. Okey. Akta 752 iaitu Akta Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-kanak 2017 adalah akta terkini yang dikuatkuasakan untuk melindungi kanak-kanak yang menjadi mangsa sumbang mahram ini. Okey. So, pihak kerajaan mengambil serius tentang isu ini dan telah menggubal satu perlembagaan untuk menjaga hak kanak-kanak dengan dia mewujudkan satu akta 752 ini untuk jaga hak kanak-kanak daripada diperguna oleh ahli keluarga. Okey. So tidak sahaja di situ, di dalam Al-Quran sendiri ada menerangkan tentang aktiviti sumbang mahram ni. Okey. Iaitu dalam surah An-Nisa ayat 23. Cikgu baca terjemahannya lah. Okey. Untuk ayat surah An-Nisa ayat 23, diharamkan kepada kamu berkahwin dengan perempuan-perempuan yang berikut: ibu-ibu kamu dan anak-anak kamu, dan saudara-saudara kamu, dan saudara-saudara bapa kamu, dan saudara-saudara ibu kamu, dan anak-anak saudara kamu yang lelaki, dan anak-anak saudara kamu yang perempuan, dan ibu-ibu kamu yang telah menyusukan kamu, dan saudara-saudara susuan kamu, dan ibu-ibu isteri kamu, dan anak-anak tiri yang dalam pemeliharaan kamu dari isteri-isteri
yang kamu telah campuri, tetapi kalau kamu belum campuri mereka, isteri kamu itu, dan kamu telah pun menceraikan mereka, maka tidak salah untuk kamu berkahwin dengannya. Dan haram juga kamu berkahwin dengan bekas isteri anak-anak kamu sendiri yang berasal dari benih kamu. Dan diharamkan kamu menghimpunkan dua beradik sekali untuk menjadi isteri-isteri kamu, kecuali yang telah berlaku pada masa yang lalu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. So, dalam ayat ataupun dalam surah An-Nisa ni telah menyatakan individu-individu yang diharamkan untuk kita berkahwin. Okey, yang mempunyai pertalian darah. Okey, boleh tak? Okey, yang tu serba sedikitlah daripada ayat Al-Quran. Okey. Okey. So di sini cikgu ada sertakan sedikit tentang kes-kes yang pernah berlaku, iaitu kes-kes sumbang mahram yang pernah berlaku di negara kita. Okey. Okey, kamu boleh tengok. Okey, kisah anak merogol mak kandung, lepas tu hamba seks abang, lepas tu lelaki didakwa bunuh rogol anak. So jadi ini antara serba sedikit tentang kes-kes yang pernah berlaku di Malaysia. Okey, kita pergi kepada slide yang seterusnya. Okey. Okey, di sini cikgu akan menunjukkan statistik yang berlaku di Malaysia berkaitan dengan isu sumbang mahram ini. Okey. So kita boleh lihat di sini sumbang mahram bapa kandung, bapa tiri, bapa saudara dan abang kandung paling banyak terlibat. Okey. So di sini cikgu ada sediakan satu statistik daripada tahun 2015 hingga tahun 2017. Okey. Yang mana di atas ini adalah range ataupun tahap umur mangsa yang menjadi mangsa kepada kes sumbang mahram ni. Okey, kita ada bawah 6 tahun, 6 hingga 9 tahun, 10 hingga 12 tahun, 13 hingga 15 tahun, 16 hingga 18 tahun. Okey, kamu boleh lihat sendiri dekat sini. Dan di sini pula adalah statistik suspek yang melakukan jenayah sumbang mahram ni dari tahun 2015 hingga 2017. Okey, kita boleh lihat yang mana paling ramai yang terlibat dengan perbuatan ini adalah bapa saudara. Bapa saudara diikuti dengan bapa tiri dan bapa serta abang. Okey. So itu serba sedikit tentang statistik yang pernah berlaku di Malaysia berkaitan dengan isu sumbang mahram ini. Okay, next. Okay. Kali nak ubah. Okay. Perbuatan sumbang mahram boleh berlaku dalam dua keadaan. Okay. Yang mana ia boleh berlaku secara lisan, secara fizikal. Manakala yang kedua boleh berlaku secara bukan fizikal. Okay. Lakuan secara fizikal macam mana, lakuan bukan fizikal macam mana. Okay, so jom kita tengok bagaimana cara lakuan secara fizikal, iaitu melakukan ataupun meraba kemaluan mangsa. Mangsa dipaksa memegang kemaluan pendera atau penembusan faraj, dubur atau mulut mangsa dengan objek jari atau zakar pendera. Okay, so yang tu merupakan perbuatan sumbang mahram secara fizikal yang dibuat kepada mangsa. Okay, yang secara bukan fizikal pula melibatkan stimulus lisan. Okay, yang mana melalui panggilan telefon, lucah ataupun eksploitasi lisan atau bukan lisan. Okay, so itu antara dua kategori yang boleh berlaku, dua keadaan yang boleh berlaku kepada mangsa yang mengalami sumbang mahram ini. Okey. Okey, di sini cikgu ada sertakan 4 situasi yang boleh mengarah kepada perbuatan sumbang mahram. Okey.
daripada perbuatan semua mahram. Okey, yang mana 4 situasi ni cikgu ambil dari buku teks lah. Cikgu ambil dari buku teks, kamu boleh tengok buku teks muka surat 159. Kamu boleh tengok muka surat 159 yang ni, yang ada 4 gambar ni. Kamu boleh lihat lah dekat kamu punya buku teks. Okey, yang pertama untuk situasi yang pertama ni dia melibatkan bapa dan anak. Yang kedua abang dan juga adik. Yang ketiga pak cik dan juga adik, dan atuk dan adik. Okey, so di situ ada 4 situasi. Okey, so jadi macam mana kita nak katakan tidak kepada perbuatan semua mahram ni? Okey, cikgu akan terangkan setiap satu situasi ni. Okey, boleh? Okey, so untuk situasi yang pertama, yang mana situasi ini bapa masuk ke dalam bilik anak pada waktu yang tidak sesuai. Okey, pada waktu yang tidak sesuai. Okey, so jadi bagaimanakah cara untuk kita nak mengelak daripada perbuatan atau perlakuan ini? Ialah dengan kita mengatakan tidak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh si bapa ini, dan kita perlulah menolak bapa supaya keluar daripada bilik. Okey, so dengan cara tu kita boleh mengelak daripada perbuatan semua mahram ni. Jika bapa tidak mengendahkan kita punya jika bapa tidak mengendahkan kita punya teguran ataupun kita punya apa yang kita buat tersebut, jadi kita perlu membuat laporan kepada ibu, sama ada ibu ataupun orang dewasa yang boleh kita percayai. So dengan cara tu kita boleh mengatakan tidak terhadap perbuatan sumbang mahram ni. Okey, untuk perbuatan ataupun untuk situasi yang kedua, kita ada satu situasi abang mengajak adik menonton video lucah. Okey, so untuk situasi yang kedua ni, okey, bagaimana cara adik untuk mengelak daripada perbuatan sumbang mahram adalah dengan dia menolak pelawaan yang dibuat oleh abang dengan cara dia membuat teguran secara lisan kepada abang. So jika si abang ni tidak menerima teguran, so si adik boleh melakukan membuat laporan kepada ibu ataupun ayah. So dengan cara tu ibu bapa boleh melakukan hukuman lah terhadap si abang ni supaya dia tidak melakukan perbuatan ini yang boleh menyumbang ke arah sumbang mahram. Okey, boleh? Okey, yang seterusnya, situasi yang ketiga. Okey, situasi yang ketiga, pak cik melakukan sentuhan di tempat yang tidak sepatutnya. Okey, so dengan cara apa? Dengan cara bagaimana kanak-kanak ini untuk mengatakan tidak terhadap perbuatan semua mahram yang dilakukan oleh pak ciknya, iaitu dengan menolak tangan pak cik yang menyentuhnya dan beredar daripada situasi tersebut supaya tidak berlaku perbuatan-perbuatan semua mahram ni lah. Okey, so dengan cara tu kita boleh mengelak daripada perbuatan semua mahram. Jika pak cik tersebut tetap mengekori adik ni, so jadi beliau perlulah melakukan tindakan seterusnya dengan membuat laporan lah kepada maknya ataupun ayahnya. Okey, yang seterusnya, datuk ingin mandi bersama. Okey, bagaimana cara untuk mengelak daripada perbuatan ini? Iaitu dengan si adik ni perlulah menolak pelawaan yang dilakukan oleh atuknya, ataupun dengan cara dia keluar daripada bilik ataupun daripada tandas, dan dia beredar pada tandas dan dia bagi dia punya atuk dia mandi terlebih dahulu dan dia keluar. Okey, dengan cara tu kita boleh mengelak daripada berlakunya perbuatan sumbang mahram. Okey, seterusnya cikgu akan menerangkan kepada kamu semua pula tentang peranan ahli keluarga untuk mengelak daripada berlakunya perbuatan sumbang mahram dalam kalangan keluarga. Okey, bagaimana cara untuk kita nak mengelak adalah yang pertama,
kita menekankan pendidikan agama. Okay, sebenarnya kita tahu setiap agama yang ada di Malaysia ini menghalang daripada umatnya untuk melakukan perbuatan keji seperti semua mahram ini, disebabkan oleh akan memberikan kesan buruk terhadap mangsa. Okay, so jadi bagaimanakah cara untuk kita nak menekankan aspek keagamaan dalam diri anak-anak adalah dengan kita melakukan ibadat bersama-sama. So jadi dengan cara tu sedikit sebanyak akan membantu mereka untuk mengenal tentang ataupun mendalami tentang agama. Macam contoh kita Islam, so akan lebih mendalami tentang agama Islam. Okay. So dengan cara tu mereka akan dapat mengamalkan nilai-nilai murni dan dapat membezakan di antara benda yang baik dan juga benda yang buruk. Okey, boleh? Okay, yang seterusnya adalah dengan kita membezakan sentuhan kasih dan sentuhan nafsu. Okey. Bagaimana caranya adalah dengan kita mengajar kemahiran asertif. Okey. Kemahiran asertif ni merupakan salah satu kemahiran dan untuk kita nak mempertahankan hak. Macam contoh kita nak mempertahankan hak kita supaya kita tidak dipergunakan oleh orang lain. So dengan cara ni kita dapat mengelakkan daripada perbuatan semua mahram ni. Okey. Okey, ini penerangannya, tahu perbezaan dan berani menyuarakan rasa tidak selesa. Okey, ini merupakan antara aspek kemahiran asertif tu. Kita dapat kita tahu perbezaan dan kita perlu berani untuk menyuarakan rasa tidak selesa terhadap sesuatu situasi. Okey. Seterusnya, membagi status ekonomi. Okey, dengan cara apa? Iaitu kita sediakan keadaan rumah yang selesa dan selamat. Okey. Okey, keadaan rumah yang selesa. Macam contoh kita ada dalam keluarga yang besar. Kita ada macam contoh keluarga yang besar, ada anak lebih kurang 4 orang dan juga ibu bapa 2 orang. So jadi 6 orang keluarga. So jadi kita perlulah menjamin keselesaan anak-anak dengan kita mengasingkan mereka punya ruang tidur ataupun bilik tidur mereka, yang mana untuk anak-anak yang lelaki mereka akan duduk sekali, manakala anak-anak yang perempuan mereka akan duduk berasingan, mereka akan duduk sekali berasingan antara lelaki dan perempuan. Okey. Seterusnya, memantau penggunaan media massa. Okey. So yang ni ini merupakan aspek yang paling penting yang perlu dititik beratkan oleh ibu bapa, yang perlu dilihatlah, sebab sebenarnya kita tahu media massa ni merupakan dia boleh memberi impak yang positif dan juga impak yang negatif. Tetapi untuk macam dalam golongan remaja kebanyakannya impak yang negatif ni lah, sebab mereka menggunakan media massa ke arah yang salah. So jadi disebabkan oleh itu, ibu bapa perlu memainkan peranan ataupun perlu menjamin ataupun perlu menjaga anak mereka dengan mengawal had penggunaan media massa mereka. Ibu bapa perlu tetapkan waktu lah untuk yang sesuai untuk mereka menggunakan, sepertinya contoh telefon bimbit. Waktu yang sesuai untuk mereka guna telefon bimbit. Benda tu perlulah dikawal setiap waktu supaya kanak-kanak ni tidak sewenang-wenangnya menggunakan media massa ke arah yang keburukan. Okey. Yang seterusnya, kawal bahan bacaan atau tontonan di media massa. Okey. Ini antara bahan-bahan yang perlu dikawal oleh ibu bapa untuk menjamin anak mereka tidak melakukan perkara-perkara yang negatif daripada mereka punya telefon bimbit ataupun komputer dan sebagainya. Okey. Seterusnya, iaitu dengan mengasingkan tempat tidur anak-anak yang berlainan jantina. Yang ni yang macam tadilah, kita memperbaiki status ekonomi. So jadi kenapa penting kita mengasingkan tempat tidur ni adalah dia merupakan satu langkah utama lah untuk kita nak mengelakkan daripada perbuatan semua mahram ni. So jadi kita ambil tindakan yang pertama adalah dengan mengasingkan ahli keluarga mengikut jantina. Okey.
Okey, so daripada situ dia akan menjalin rasa tanggungjawab untuk memelihara kehormatan diri. Okey, daripada situ anak-anak mereka akan berfikiran, akan merasakan yang kehormatan diri ini merupakan satu aspek yang penting. So jadi disebabkan itulah kita perlu mengasingkan tempat tidur anak-anak. Okey. Seterusnya, prihatin dan memberi kasih sayang. Okey. Dengan luahan hati ahli keluarga, berkongsi masalah dan pendapat. Okey. So jadi jika anak-anak ingin mengongsi atau ingin berkongsi sesuatu dengan ibu bapa, mereka tidak sepatutnya mengelak daripada perkara itu, sebab kita mestilah, macam kita sebagai ibu bapa perlulah prihatin terhadap anak-anak. Jika anak-anak ada sesuatu yang ingin diluahkan, so itu maksud terdapat benda-benda penting yang mereka ingin menyuarakanlah terhadap diri mereka. So jadi ibu bapa perlulah memberi kasih sayang secukupnya terhadap anak-anak mereka. Okey, yang seterusnya, menentukan batasan perhubungan. Okey, mengamalkan kemahiran asertif, mengetahui hak dan batasan. Okey. Okey, yang terakhir, memantau pergaulan. Okey, elakkan pergaulan bebas, mengenali setiap kenalan anak-anak. Okey, boleh? So, itu serba sedikit bagaimana cara untuk kita nak mengelakkan daripada berlakunya perbuatan sumber mahram dalam kalangan keluarga kita. Okey. Okey, akhir sekali. Okey, di sini ada beberapa agensi dan individu yang kamu boleh, jika sumber mahram ni berlaku terhadap diri kamu, so kamu boleh membuat laporan terhadap individu ini ataupun agensi ini. Okey. So jadi yang pertama kita ada golongan dewasa yang boleh dipercayai. So jadi disebabkan oleh kamu dalam kalangan golongan kanak-kanak ataupun remaja, awal remaja. So jika kamu tak tahu nak melapor ataupun kamu nak membuat laporan kepada siapa, so kamu boleh sahaja membuat laporan kepada orang dewasa yang kamu boleh percayai, dan mereka boleh melakukan tindakan susulan ataupun sama ada melakukan laporan terhadap pihak polis dan sebagainya. Okey, boleh? Okey, ya. Agensi yang kedua yang boleh kita membuat laporan adalah pihak polis. Okey. Seperti yang kita tahu, pihak polis ni berperanan untuk membanteras jenayah dalam kalangan rakyat di negara kita. So, jadi boleh saja kita buat laporan kepada pihak polis. Okey, yang ketiga kepada pihak hospital. Okey. Dan yang keempat, aduan krisis masyarakat, iaitu talian kasih 15999 untuk kita nak membuat aduan terhadap perbuatan sumber mahram yang berlaku ke atas kita. Okay. Yang kelima iaitu melalui ahli kaunseling. Ahli kaunseling yang mana kita punya sekolah sendiri ada cikgu kaunseling. So kamu boleh sahaja membuat laporan kepada guru tersebut berkenaan dengan masalah yang kamu hadapi. Tak kira lah sama ada masalah itu berbentuk masalah dalam aspek pembelajaran ataupun aspek di luar pembelajaran juga kamu boleh. Macam perbuatan sumber mahram ni, kamu juga boleh membuat aduan terhadap ataupun aduan kepada pihak kaunseling. Okay. Dan yang terakhir, yang keenam, Jabatan Kebajikan Masyarakat. Okay. So itu antara individu dan juga agensi yang mana kamu boleh membuat laporan jika berlakunya sumber mahram terhadap diri kamu. Okey. So itu sahaja sesi pengajaran kita pada hari ini. Maaf tadi cikgu janji kata lebih kurang 10 hingga 15 minit. Ni dah lebih kurang dekat 25 minit. So jadi terima kasih sebab kamu sudi meluangkan masa dengan cikgu. So cikgu rasa sampai sini sesi pengajaran kita untuk topik kekeluargaan, iaitu kes utama yang melibatkan sumbang mahram. Okay. So jadi itu sahaja daripada cikgu. Okay.
So lepas ni cikgu harap kamu boleh buka link yang cikgu akan bagi, ataupun yang cikgu akan bagi lagi. So kamu boleh buka link tu, kamu boleh buat quiz ataupun buat soalan yang telah cikgu bagikan. Okay, sebab yang tu akan dikira sebagai kehadiran kamu. Okay, boleh. Okay, pastikan kamu isi lah benda tu. So kalau kamu hanya tengok video dan kamu tak buat benda tu, kamu tidak akan dikira sebagai hadir. Okay. So yang tu, maklumat tu akan mewakili, akan menjadikan kamu hadir lah. So kamu kena isi maklumat dalam Google Form tu. Okay. So itu saja daripada cikgu. Yang baik itu datang daripada Allah SWT, yang buruk datang daripada kekurangan diri cikgu sendiri. Okay. So cikgu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe, jaga diri, jaga kesihatan. Jangan keluar, patuhi SOP yang telah diberikan oleh pihak kerajaan. Okay, sekian, terima kasih.